Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Kita sambung di muka surat 32. Muka surat 32. Qala Syekhuna Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah, berkata guru kita Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah, moga Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Perenggan yang kedua, perenggan yang minta maaf, perenggan yang ke ni, apa ni, baris yang kelima, baris yang kelima. Okey. Wahaka akhil qari masradan litatimmati الفوائد المستنبطة الكثيرة من هذه القصة العظيمة. Di bawah ni dinyatakan, wahai saudaraku, wahai saudara, wahai para pembaca, sebagai penyempurna kepada faedah-faedah yang dapat istimbat, dikeluarkan dengan cara yang begitu banyak daripada kisah perdebatan antara Ibnu Abbas dan juga golongan Khawarij, iaitu disambung ke nombor 6. Tadi selesai dah 5 yang asas. Itu 5 perkara basic, perkara asas berkaitan dengan emosi, hawa nafsu, itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan kedudukan ilmu, kelebihan ilmu, kepentingan ilmu dan kelebihan para ulama. Ketiga berkaitan dengan celaan kepada kejahilan dan kesan-kesan buruk jahil. Keempat berkaitan dengan kemuliaan ataupun kelebihan kebenaran itu dan kedudukan golongan dan kelompok yang mengikuti kebenaran itu. Kemudian, dan yang kelima, penisbahan kepada salafus salih yang akan menyelamatkan kita dunia dan juga agama kita, menyelamat agama kita dan menyelamatkan dunia kita. Bukan saja penisbahan kepada nama perkataan, itu benda kecil je, tetapi penisbahan kepada ilmu kita dan juga amal perbuatan kita. Seterusnya, bermula daripada nombor 6 ni sampai nombor 109, ia adalah faedah-faedah yang dipetik daripada peristiwa itu secara keseluruhannya. Bermula dengan nombor 6, dia kata, uzlatul khawarij li'ammatil muslimin wa mubayanatuhum lahum bi afkarihim wa abdanihim. Sifat dia khawarij ni, dia sentiasa mengasingkan diri daripada umum orang Islam. Dia pun memang suka asingkan diri, dia tak hidup sama dengan orang Islam. Disebabkan apa? Pemikiran mereka. Dan mereka sentiasa akan membezakan antara diri mereka dengan diri kaum muslimin yang lain dengan pemikiran mereka dan memisahkan badan mereka. Maknanya terpisah. Dia takkan boleh duduk. Sebab tu kalau duduk dalam mana-mana negara, dia nak buat sesuatu, dia nak kena pergi cari. Bila dia tengok di Malaysia, dia kata tak ada jihad dekat Malaysia ni, nak berjihad apa payah, tak ada orang, dia kata. Jadi dia terbang pergi ke Syria dengan Iraq. Dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk dalam satu suasana kaum muslimin secara keseluruhannya, sebab dia tak ada nak buat kerja. Tuan-tuan dan muslimin. Seterusnya yang ketujuh, hum daiman ala dalalihim qillah. Mereka ini sentiasa berada dalam kesesatan. Tapi mereka ni bukan kelompok yang sangat-sangat besar. Dia pun bukan kelompok yang kata, kalau kata rakyat Malaysia ada 26 juta, bukan kata sampai 50 juta, bukan kata sampai 20 juta, tak. Dia banyak sikit je. Macam kata Raja Jordan tadi ni, mereka ni hanyalah satu titik yang kecil daripada kalangan 1.6 bilion umat Islam seluruh dunia. Dia pun tak ramai pun. Tapi oleh kerana dia membahayakan umat Islam, dia dilihat sebagai satu ancaman yang begitu besar, sebab dia soal pemikiran. Walaupun dia tak duduk sama badan dia, dia boleh hantar pemikiran dia mai kat negara kita. Dia boleh hantar pemikiran dia masuk ke dalam rumah-rumah kita bersama dengan anak-anak kita di rumah. Kita tak tahu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ke-8, ijtima'u ara'ihim kullihim 'ala al-'aqaid wal afkar al-mudillah. Mereka pandangan-pandangan mereka ni berhimpun. Maknanya berada pada satu pandangan yang
terhimpun atas satu akidah dan pemikiran yang sesat. Maknanya yang dapat kita fahami bahawasanya akidah mereka, pemikiran mereka adalah pemikiran yang sesat. Seterusnya yang kesembilan, di antara min asyhadi ara'ihim al-mudillah, antara pandangan mereka yang sesat, yang paling popular, al-khuruj an majmu'il ummah, keluar daripada majoriti umat, wa ala hukamil muslimin, dan keluar daripada pemerintah Islam, hatta law kana ma'a haula al-hukam khairun nas wa afdaluhum, walaupun sekiranya bersama-sama dengan mereka itu pemerintah-pemerintah daripada kalangan yang manusia yang baik dan juga kalangan manusia yang afdal, yang terbaik daripada kalangan manusia, tetap mereka akan keluar, tetap mereka tak akan bersetuju. Sebab mereka nak pemerintah itu datang daripada kalangan mereka sendiri, berpemikiran seperti mereka, berakidah seperti mereka, bertindak seperti mereka. Mereka nak lagu tu semacam. Jadi walaupun yang bersama-sama dengan yang menjadi pemimpin mereka pada hari ini merupakan orang yang baik, yang salih, akan tetapi mereka tetap menolak dan tidak memimpin tersebut. Ke-10, tawasul salihin minal muslimin ma'a awliya'i umurihim, yuhadhirunakum minal akhtar wa yunabbihunahum 'alal makhatir. Faedah juga daripada peristiwa perdebatan antara Ibnu Abbas dan juga golongan Khawarij ni, iaitu golongan-golongan salihin daripada kalangan orang Islam ada hubungan yang baik dengan pemerintah mereka, dan sentiasa yuhadhirunahum minal akhtar, sentiasa memperingatkan pemerintah-pemerintah mereka tentang bahaya-bahaya, dan juga memberikan tambihan. Tambih ini peringatan juga ke atas bahaya-bahaya yang datang. Tuan-tuan, okey, ni nombor 10 kita tengok. Diambil daripada mana ni? Kalau tengok daripada nombor 6 tadi ni. Nombor 6 diambil bila Ibnu Abbas cerita depa ni pi duk perkampungan asing. Okey. Pi buat perkampungan asing. Bersama-sama dengan mereka ada beribu-ribu orang. Okey. Tapi tak seramai majoriti yang bersama-sama dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Para muhajirin dan para ansar lagi ramai. Tapi oleh kerana mereka sepakat dengan pemikiran mereka, dengan akidah mereka, nak habaq bagi sepakatnya mereka sampai mereka tak boleh bercampur dengan orang lain. Mereka kena buat perkampungan yang lain. Kena duduk sekali. Yang tu dah jadi khilafah hari ini tu. Kononnya. Di Syria dan juga di Iraq. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Dan kemudian yang poin ke-9 tu diambil daripada sikap mereka meninggalkan pemerintahan dan kepimpinan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Walaupun Ali bin Abi Talib itu manusia yang terbaik, mereka tak boleh terima. Mereka nak mesti daripada kalangan orang yang berpemikiran dan beradilan seperti mereka. Itu yang nombor 10 ni diambil bila sikap Ibnu Abbas memperingatkan Ali bin Abi Talib tentang golongan ini. Wahai Ali, dia kata, orang duk disebut kepada Ali bin Abi Talib bahawasanya orang duk masuk, orang duk tinggalkan engkau sekarang ni seorang-seorang, pi kepada golongan mereka Khawarij. Jadi sebagai orang yang soleh, memberikan peringatan dan nasihat kepada pemimpin, dan berhubung dan berurusan dengan pemimpin dengan cara yang begitu baik. Hubungan Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey. Jadi mengingatkan pemimpin tentang bahaya-bahaya. Di maknanya dia bagi teguran kepada pemimpin. Dia bagi peringatan kepada Ali bin Abi Talib. Kemudian yang ke-11, sabrul hakim al-muslim ala khalali ba'd ar-ra'iyyah wa musabaratuhu bal tusabbiruhu li ahli al-fadl minhum. Dia ni tuan-tuan dan puan sekalian, yang ke-11 ni faedah dia kesabaran seorang pemimpin muslim apabila berlaku khalal, berlaku masya-Allah di kalangan rakyatnya. Rakyat ni memberontak untuk kepada dia ni, memberontak, bahkan mengkafirkan dan menyesatkan dia. Kesabaran Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, bahkan menyabarkan dia, kesabaran dia ini
tuan-tuan dan puan sekalian, li ahli al-fadl minhum. Bahkan dia yang menyabarkan dia juga terdiri daripada kalangan orang yang mulia daripada kalangan mereka. Yang ni siapa yang sabarkan dia juga, yang tenangkan dia juga? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang baik, orang yang salih datang kepada pemimpin, berikan kata-kata yang baik kepada pemimpin. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian yang ke-12, hirsu awliya'il umur ala wahdatil ummati wa jama'atil muslimin mastata'u ila dhalika sabila dhimna al-qawa'id as-sahihah wal usulul qawimah. Kesungguhan pemerintah-pemerintah untuk menyatu padukan umat dan jama'atil muslimin setakat mana yang mereka mampu sesuai dengan kaedah-kaedah yang sahih dan prinsip-prinsip yang kukuh. Ali bukan tak nak perpaduan, Ali nak tak? Ali nak perpaduan. Ali bukan tak nak penyelesaian, dia nak tak? Dia nak penyelesaian. Kalau tak, dia takkan izinkan Ibnu Abbas pi. Dan Ali dia tak memulakan peperangan. Walaupun puak-puak ni kafirkan dia, walaupun puak-puak ni sesatkan dia, adakah Ali kata jom kita perangi dia apa? Tak, dia kata la uqatiluhum. Aku sama sekali takkan perangi mereka. Melainkan depa perang aku dulu. Maknanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bukan saja sabar, dia tak mau berlaku perpecahan. Tuan-tuan, bahkan dalam ijtihad Ali bin Abi Talib, soal Aisyah, soal peristiwa tahkim, menyelesaikan masalah dia dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, menunjukkan bahawasanya dia nak perpaduan. Sikap pemimpin mesti sentiasa mencari ruang untuk bersatu padu, walaupun hakikatnya akan ada orang tak setuju. Sebab apa? Sebab ni dia bangkit soal engkau, kecenderungan engkau kepada siapa. Kau ni kata aku cenderung kepada Ali, kau ni kata tak, aku tak suka Muawiyah. Khawarij ni kata kami tak suka semua. Tapi sebagai pemimpin dia kena bijaksana, dia kena sentiasa mencari ruang untuk mencari titik perpaduan. Itu pemimpin yang bijaksana. Kemudian, dan perpaduan itu atas asas prinsip, kaedah-kaedah yang sahih, kaedah-kaedah yang benar, dan juga prinsip-prinsip yang kukuh. Okay? Bukan perpaduan yang dibina atas asas hawa nafsu untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan tertentu. Sebab tu Ali dia tak heran puak-puak ni nak pergi keluar-keluar. Sebab hampa kalau bersama dengan kami pun, hampa bukan berdiri atas prinsip. Tak guna. Jadi hampa ada pemikiran, hampa ada rasa, hampa nak pergi apa? Ni aku hantar Ibnu Abbas. Aku bagi izin Ibnu Abbas untuk pergi counter, untuk pergi berdebat dengan kalian. Itu apa yang Ali buat. Kemudian yang ke-13, wa yalzamu min dhalika nabdhu at-tafarruq wal ikhtilaf. Dan ini juga menunjukkan usaha Ali bin Abi Talib radhiyallahu an untuk sentiasa mengawal, menjaga daripada mencegah tafarruq, perpecahan dan juga perselisihan, disebabkan kesungguhan dia untuk dia nak satu padukan manusia. Kemudian yang ke-14, rabtul hakim ahyanan radda fi'lihi mubasharati munaqidih lil fi'l la bimujarradil qaul aw ilham ibtidaan. Pemimpin ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia kadang-kala dia perlu bertindak secara langsung untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya. Bukan sahaja dengan menyatakan harapan dan perkataan, bahkan kena bertindak. Contohnya dalam peristiwa Ibnu Abbas dengan Khawarij, Ali bin Abi Talib hantar dan izinkan dan hantar Ibnu Abbas pergi bertemu. Maknanya dia bertindak. Bukan kata biar lok, tak. Dia bertindak. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian yang ke-15 muka surat 34. La yuqatalul khawarij hatta yabda'uhum bil qital. Tidak, Ali bin Abi Talib dalam faedah ni tidaklah memerangi khawarij itu sehingga mereka memulakan peperangan. Itu pendirian yang diambil dan dipilih oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita tak payah nak pergi cari berkelahi. Tapi bila kita, tuan-tuan, bila kita dapat kesan pemikiran ini, kita kena buat sesuatu. Kita kena buat proses rehabilitation, proses pemulihan.
bagi pulih balik dan perbetulkan balik dan luruskan balik cara berfikir. Okey, memberikan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, dekatkan mereka dengan ulama, dekatkan mereka dengan manhaj as-salaf, iaitu manhaj ahli as-sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian yang ke-16, istisyrafu awliya'il umur lil mustaqbal wa tawaqqu'atuhum as-sa'ibah. Pemimpin-pemimpin ni dia sentiasa membawa manusia ni untuk dalam sesuatu tindakan dia memikir implikasinya yang akan datang. Itu sikap memimpin. Dia tak boleh kira apa yang dia nak buat. Sebab tu kita katakan masalah golongan Khawarij ni apa dia? Dia masalah dia depa terlalu beremosi. Gagal nak ikut perasaan, nak ikut hawa nafsu. Dia tak fikir implikasi tindakan dia tu, apa yang bakal berlaku akan datang. Tapi kalau pemimpin yang bijak, dia fikir apa yang berlaku akan datang. Kalau aku buat macam ni, apa masalah dia? Kita nak pergi perang dengan mereka. Kita dengan Muawiyah baru selesai. Duk ada isu lagi, tak selesai. Di kalangan saf kita, yang ni mereka ni memang dah ahli bid'ah dah. Khawarij ni memang ahli bid'ah dah. Disebut oleh Nabi SAW. Kita dah tahu semua. Kita nak bertindak, nak lawan mereka ni, kita kena fikir saf kita ni kukuh ke tak lagi. Tu pemimpin, dia memikirkan masa akan datang. Sebagai pemimpin, itu kita kena buat. Pemimpin dia tak boleh kira hak yang orang tu kata, orang ni kata. Tuan-tuan, dia kena bertindak berdasarkan apa bagi pandangan dan ijtihad dia sesuai untuk masa tersebut. Kemudian yang ke-17, aqdul khawarij al-majalis as-sirriyah wal ijtima'at al-mughlaqah. Pokok Khawarij ni mereka mengadakan majlis-majlis secara tersembunyi. Yalah, moga benda-benda yang ganas. Benda hak nak bom orang, nak bubuk, nak bunuh orang, nak kerat orang, bukan boleh bincang secara terbuka. Orang tangkap. Sebab tu pertemuan-pertemuan mereka sulit, majlis-majlis mereka sulit, tak mau bagi tahu kat orang, ilmu mereka tak boleh dikongsikan dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Pasal mereka membawa pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah ni, sebab tu tak berani nak disampaikan secara terbuka. Tuan-tuan, dia kata tu Nabi dulu dakwah secara tertutup. Nak menang juga. Nabi berdakwah secara tertutup. Sebab tu kami ni mulakan dakwah dengan secara tertutup dulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbezaan antara dakwah Nabi SAW sampaikan al-haq. Kalian menyusun gerakan untuk memusnahkan al-haq dan mengangkat pemikiran salah kalian. Jadi sebab tu kita, tuan-tuan, pemerintah ada. Lepas tu kita tengok, cuba kita tengok macam contoh di Saudi contohnya. Ulama-ulama mereka dalam soal berurusan dengan pemerintah ni tip-top. Tip-top, tuan-tuan dan sekalian. Kerana itu mereka berjaya menjadikan manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagai dasar negara. Walaupun kelemahan kekurangan tu ada, tapi hubungan mereka dengan pemerintah mereka jaga. Ketaatan mereka kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, bukan bererti pemerintah mereka bebas daripada salah dan silap. Kelemahan kekurangan itu ada, tapi bagaimana cara mereka berurusan dengan kesilapan dan kesalahan pemerintah. Hak tu kita kena tengok contoh sikap mereka. Ini bila dapat poin dia kira nak balun, tiba rapat, pompang. Tuan-tuan, yang ni masalahnya. Bila wujud ketidakbijaksanaan dalam mengurus kesilapan pemerintah ni, hak ni jadi masalah. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok balik golongan Khawarij ni lawan dengan pemerintah daripada lawan secara terbuka. Kafirkan pemerintah, sesatkan pemerintah, keluar secara beramai-ramai. Tapi perancangan strategi apa yang mereka nak buat, perbincangan mereka semua dilakukan dalam kelompok mereka sahaja. Mereka tak keluarkan. Pemikiran mereka tak keluarkan. Mereka tak keluarkan. Kemudian yang ke-18, at-tawasul al-ilmi al-wadud bainal ulama wa awliya'il umur. Hubungan yang begitu baik secara ilmu berlangsung antara ulama dengan pemerintah. Yang ni yang penting sangat-sangat. Ulama kena memainkan peranan
untuk menasihati pemerintah sedaya mampu, setakat mana yang dia mampu. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ini merupakan tanggungjawab para ulama. Dan tanggungjawab pada pemerintah adalah mendengar dan menerima nasihat serta melaksanakan nasihat tersebut. Namun bukan kuasa para ulama ni untuk menentukan pemerintah itu melaksanakan seperti mana yang dia nak, seperti mana yang bertepatan dengan agama. Dia hanya mampu menyampaikan. Jadi kita kena ingat tu, kerja kita ni menyampaikan. Kita kena sampaikan. Kaedah menyampaikan bagaimana kita ikut cara ahli sunnah wal jamaah, bukan kita ikut cara ahli bid'ah. Tuan-tuan, kita bukan mencari titik untuk berpecah, kita cari titik untuk bersatu padu. Jadi kena berhati-hati dalam cara kita berkomunikasi, bukan bertoleransi dengan kebatilan, tak. Sebab tu dalam Islam dia ada al-mudarah dengan al-mudahanah. Mudahanah lain. Mudahanah ni iaitu kamu bertoleransi dengan kebatilan, dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan kejahatan, dengan kezaliman, dan kamu menonjolkan sifat redha kamu kepada perkara tersebut. Redha boleh, tak ada masalah, itu boleh. Itu mudahanah. Ini yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kepada golongan-golongan para rabai-rabai dan rahib-rahib Yahudi dengan Nasrani, sehingga menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu tak boleh. Satu lagi, mudarah. Mudarah ni bukan, mudarah ni dia pergi kepada metod ataupun tata cara dalam mengurus berinteraksi dengan kesalahan. Ada kaedah, bukan dengan meredai kaedah tersebut. Contoh, Nabi SAW, Nabi duduk di rumah, Nabi cakap ke Aisyah, bi'sa akhul ashirah. Seorang lelaki ni dia memang perangai teruk sungguh pada keluarga dia. Teruk, perangai teruk. Tengok-tengok lelaki ni main rumah Nabi SAW, Nabi layan dia dengan begitu baik, sehingga kan kata Aisyah, alana kalama, alana kalamuhu. Nabi sampai melembutkan perkataan Nabi, beza dengan Nabi cakap tadi. Nabi tak cakap langsung, "Pak, engkau ni teruk pada keluarga engkau ni tak." Nabi tak cakap pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal apa? Adakah Nabi meredai sikap buruknya ke atas ahli keluarganya? Tak. Nabi tak redha benda tu. Tapi Nabi memilih untuk tidak menyebut pada ketika itu. Demi apa? Untuk lunakkan hati dia, supaya dia mendengar nasihat selepas itu. Lepas tu dalam riwayat yang lain Nabi sebut, la uhdiyanna ar-rajula wa ghairuhu khairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubahu Allah fil nar. Maksudnya, aku pasti akan memberikan hadiah pada seorang lelaki, sedangkan ada lelaki lain yang lebih aku kasihi daripada dia, kerana aku tak mau Allah campakkan wajah dia masuk ke dalam neraka. Yang ni dipanggil konsep mudarah. Mudarah. Yang ni Nabi SAW praktikkan dalam strategi dakwah. Tak semestinya semua benda yang kita tahu kita kena cerita lala tu. Jadi benda-benda ni kita nak urus, dia nak kena berhati-hati antara menjadi seorang ulama yang memang tak teguk, mimpin salah buat tak tahu, mabiapi jadi apa pun jadi, dengan satu lagi berlebih-lebihan mencari-cari kesalahan dan keaiban pemerintah dan pemimpin. Kita nak kena hati-hati di antara dua ni. Satu benang yang cukup tipis dan halus, yang sentiasa kita kena beristighfar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas jalan ini. Cara nak tegur, cara nak perbetulkan, nak guna saluran yang bagaimana. Kadang-kadang orang duk ingat senang nak jadi pemimpin ni, telefon buat appointment, esok boleh jumpa. Kadang-kadang orang ingat macam tu. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan dan puan sekalian, yang bagi dia kata payah sungguh nak jumpa. Sebab tu kita kena cakap kat sini. Tuan-tuan, tak boleh. Sebab tu kita buat sedaya mampu kita. Yang paling penting, mematuhi disiplin yang diajar diri oleh agama. Itu je. Takat mana yang kita mampu. Kita tak mampu mengubah hati-hati manusia, tak mampu memberikan petunjuk kepada manusia.
Sebab itu bila orang mai jumpa Hasan Basri, kita dah mengaji dulu kitab Atharul Fitan, kesan-kesan fitnah. Orang mai jumpa Hasan Al-Basri rahimahullah, orang cakap soal apa? Soal Hajjaj bin Yusuf. Orang ajak dia join sekali lawan Hajjaj bin Yusuf. Apa dia kata? Dia suruh sabar. Dia suruh sabar. Dia kata kalau sekiranya Hajjaj bin Yusuf itu merupakan satu bala yang Allah turunkan kepada kalian, macam mana kalian nak lawan dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi orang pada hari ini dia jawab jawapan dia macam lain. Dia kata apa? Kalau kata lagu tu kat dia, dia kata, kalau gitu kita doa jadi rosak habis semua. Tuan, kita tak bermaksud bersetuju dengan apa-apa keburukan yang berlaku. Ada berlaku benda yang salah, tetap salah. Tak boleh kita iakan. Cuma bagaimana kita nak mengurus kesalahan tersebut, agar kita nak kena imbangi antara maslahah dengan mudarat yang berlaku. Tak apa, saya tak perlu panjangkan topik tersebut. Yang ke-19, mukhatabatul ulama li awliya'il umur bima yastahiqunahu min al-alqab syar'iyyah. Iaitu ulama-ulama ini mereka berbicara dengan pemimpin-pemimpin mereka dengan gelaran-gelaran yang layak, yang syar'i untuk pemimpin mereka. Cara nak panggil pemimpin, Ibnu Abbas dia panggil lagu mana? Dia keluarkan suka dia apa? Tuan tak, dia panggil Amirul Mukminin. Dia panggil Amirul Mukminin. Bahkan pemimpin-pemimpin semua, bahkan Nabi sekalipun bila berinteraksi dengan pemerintah Rom, Nabi panggil dengan gelaran dia Azim Ar-Rum, pembesar Rom. Sahabat-sahabat Nabi yang berkomunikasi dengan Hajjaj bin Yusuf tetap memanggil dia dengan panggilan yang terhormat sebagai pemimpin. Tuan-tuan, Musa AS bertemu dengan Fir'aun. Musa panggil dan menggelar Fir'aun dengan gelaran dia, dengan bahasa yang terhormat. Walaupun Fir'aun itu lagi dahsyat, mengaku Tuhan. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Fir'aun pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya, dia kata yang ke-20, fadlu salatil jamaah, kelebihan salat secara berjamaah. Ibnu Abbas dia minta tangguh saat semayang, dia nak pergi settle saat dengan golongan Khawarij. Lepas tu dia balik-balik untuk tunaikan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian yang ke-21, istimhalus salihin awliya al-umur bitakhiri iqamati salatil jamaah hirsan ala idrakiha wa adam futiha anhum. Iaitu orang yang salih ini meminta agar pemerintah dia tunggu lewatkan sedikit iqamat salat berjamaah ni. Sebab orang yang salih ini dia nak supaya salat secara berjamaah dan tak mau hilang pahala berjamaah. Itu Ibnu Abbas dia cakap, dia minta dengan Ali bin Abi Talib. Yang ke-22, sunnatul ibrad fi salati zuhur, sunnahnya salat zuhur dalam keadaan yang tidak terlalu panas cuaca. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Abridu bis salah, sejukkanlah salat kamu. Maknanya apa? Bukan tengah-tengah matahari terpacok tu masuk waktu zuhur pergi solat. Antara sunnah dia adalah lewatkan sedikit. Masuk waktu tetap masuk waktu, tetapi iqamahnya lambat sedikit. Tengoklah agak redup sikit salat. Okey, itu di antara sunnahnya. Tapi dia berlaku ketika mana? Inda ishtidadil hararah, ketika mana panas yang panas sangat. Sebab di negara-negara teluk ni tuan-tuan, dia panas dia lain macam. Kalau musim panas dia 50, 55, jadi itu panas dia. Jadi tengah hari dia memang panas betul. Jadi orang nak keluar pergi solat berjamaah tu dalam keadaan yang sangat panas. Jadi dia tunggu sikit, lewatkan sikit biar agak teduh, maka mereka laksanakan salat. Kemudian muka surat 35 yang ke-23, hirsul ulama ala munadharatil mukhalifin lil haqq min al khawarij aw ghairihim ibtigha'a raddihim ila shawab. Kesungguhan para ulama untuk berdebat dengan golongan-golongan yang mukhalifin lil haqq, yang menyalahi kebenaran daripada kalangan khawarij ataupun selainnya, kerana nak supaya orang kata apa, kembalikan mereka kepada kebenaran. Kemudian yang ke-24, musyawaratul ulama li awliya'il umur fima yata'allaqu bil masailil kubra kamunadharati haula'il mukhalifin lil haqq. Ulama bermesyuarat dulu dengan pemerintah dalam urusan-urusan yang besar,
Seperti mana berdebat dengan golongan-golongan yang menyelisihi kebenaran. Maknanya Ibnu Abbas dia tak ambil pendirian sendiri, dia boleh je pi lagu tu je, boleh, tapi dia ambil pendekatan minta pandangan dan pendirian pemerintah terlebih dahulu. Ni ulama dia kena cari peluang berbincang dengan pemerintah dalam membuat apa-apa keputusan. Bukan dia buat keputusan ikut suka dia, tanpa dia siasat, dia cakap ikut suka dia. Dia balun ikut suka dia, tak boleh. Isu ni keluar, balun. Lepas tu bila orang cek-cek balik, oh tak betul, tarik balik. Habis dah balun, orang kandak dah maki hamun apa semua dah. Tuan-tuan, tak boleh. Dia kena bermusyawarah. Dan pemerintah kena terima para ahli ilmu, para ulama untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka. Bagi ruang, bagi platform untuk mereka nak buat sesuatu dasar, berbincang, bagi makluman, bagi orang kata apa, hint kepada ulama-ulama, kepada pakar-pakar sekiranya ada implikasi dalam soal agama. Kalau dalam soal ekonomi, pakar-pakar ekonomi ni berapa bulan nak buat lagi apa-apa dasar, panggil dia dulu, bagi hint nak kena buat macam ni, berbincang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini pakar-pakar ni memang semua kena ada, kena bagi gambaran. Tapi kita masalahnya pakar-pakar semua nak berasa dia pakar. Itu masalah dia pula. Pemerintah dah panggil dah pakar-pakar ni, tapi ada orang dia berasa dia lagi pakar daripada pakar. Dia pakar tulis. Tulis. Kau semua kau internet apa semua, tulis apa-apa dia nak tulis, dia maki hamun dan sebagainya. Tentang ini satu musibah besar pada hari ini. Okey? Kemudian takhawufu yang kedua, awliya'il umur ala ulama'ihim min makril khawarij wa ghadrihim wa tabyinuhum hirsahum alaihim. Pemerintah ni dia maknanya dia mengingatkan tentang bahaya, dia takut-takutkan. Takhawuf ni maksudnya dia menakut-nakutkan. Bukan tujuan Ali bin Abi Talib nak takutkan Ibnu Abbas, tak. Tapi maknanya dia nak ingatkan Ibnu Abbas ni, bahaya puak-puak ni, hati-hati sikit dia dah nak pergi. Sebab puak-puak ni ada perancangan strategi dia, dan juga mereka ada pengkhianatan mereka. Wa tabinuhum hirsahum wa tabyinuhum hirsahum alaihim. Dan juga menjelaskan kepada ulama, pemerintah ni dijelaskan kepada ulama tentang bahaya mereka dan hati-hati kau nak pergi kepada mereka. Ada kesungguhan nak pergi bagus, tapi diberikan peringatan. Sebab tu ulama dia kena berhubung dan berurusan dengan pemerintah. Cuba tengok pada hari ni tuan-tuan, King Malik Salman, dia berada di samping dia dalam mana-mana majlis dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ulama-ulama King Salman, ulama-ulama yang mana kita tahu mereka-mereka ni ulama-ulama yang berkata benar. Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, menteri wakaf dia, menteri agama dia, mereka-mereka yang tegas, yang bercakap soal agama. Syekh Saleh Al-Luhaidan, kibar, anggota majlis fatwa ulama kerajaan Arab Saudi. Majlis-majlis dia ada depa ni. Ada depa ni. Jadi ulama di samping membimbing. Ulama tak boleh cakap lah bab ekonomi, nak bagi pandangan tentang ini, tentang harga minyak naik turun lah apa lah. Tetapi mereka boleh bagi pandangan implikasi perkara tersebut pada agama. Tuan-tuan, itu penting. Kena ingat, semua benda ni kita kena tengok dari perspektif agama tu, jangan tinggal. Walaupun cakap bab ekonomi, apa implikasi dalam perspektif agama. Walaupun cakap bab politik, apa implikasi dalam bab agama. Walaupun cakap bab sosial, apa implikasi berkenaan dengan agama. Masalahnya, bila kita ketepikan agama, agama kita panggil, kita nak, bila kita perlukan. Yang ni masalah. Pemimpin dengan ulama mesti bersekali dalam bergerak. Baru ada haibah dan kedudukan pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ulama tu biar cakap dalam bidang dia lah. Ni ulama pun dia nak ulas semua benda. Kereta nak ulas, kapal terbang nak ulas, yang nu nak ulas, yang ni nak ulas. Tuan-tuan, ini masalah juga ni. Tuan-tuan, kemudian yang ke-26, thiqatul ulama billah wa tmi'nanuhum li hukmihi ta'ala
wa adamu khawfihim min mukhalifihim wa jur'atuhum fi ibda'il haqq. Thiqah ulama billah wa mi'nanuhum li hukmihi. Ulama ni dia mesti ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ni dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan dia tu kepada Allah. Tuan-tuan, masuk kira bukan gangster dah ni, tempat mafia. Puak Khawarij kaki bunuh orang semua. Dia masuk tempat tu seorang-seorang. Tak bawa aku lah angkat geng sikit. Hak geng cikir-cikir ada 3 orang, mamu ke apa kan. Tak ada. Tak angkat geng. Dia tak bawa geng apa. Dia pergi seorang-seorang dia. Kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab keyakinan dia dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak takut dengan golongan yang menyelisihi al-haq ini. Tuan-tuan, dia tak takut dengan golongan-golongan ini, dan dia tak takut dengan golongan yang menyelisihi al-haq dan kesengajaan mereka. Fi ibda'il haq. Kesengajaan golongan-golongan Khawarij ini dalam menolak kebenaran, dia tak heran sedikit pun. Okay? Kemudian yang ke-27, fadlu husnil khuluq wa azimu atharihi. Kelebihan mulianya akhlak dan besarnya kesannya. Tengok Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana dia pi. Dia kata apa kepada Ali? Bila Ali kata hati-hati sikit, bahaya depa ni. Kata dia kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, jangan bimbang. Aku tidak akan menyakiti mereka dan mereka tidak akan menyakiti aku. Dia buat takkan pasal apa? Aku ni manusia, orang yang akhlaknya baik. Dia nak abang kepada Ali bin Abi Talib hal tersebut. Jangan bimbang, dia kata. Tuan-tuan, maknanya kelebihan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dia akan bagi kesan. Lepas tu kalau nak pergi berdebat ni tuan-tuan, kalau hak jenis duk maki orang ni, sebelum orang mai, orang dah letak dalam kepala dia ni, mai kita tabuh. Mai kita tabuh. Hak jenis duk maki orang sesat, kau ni kapiak, ulama ni sesat, kau ni ulama ni bodoh, ulama ni bangang. Ada hak jenis tu. Kau ada maki orang lah. Lepas tu tiba-tiba dia bercakap berakhlak. Itu pelik tu. Dia maki kau semua orang. Lepas tu dia, kita kena akhlak. Ahli sunnah wal jamaah, akhlak mulia. Dia maki kandak dah orang. Lepas tu orang cakap akhlak mulia. Mudah-mudahan dia bertaubat lah insyaAllah. Tuan-tuan dan umat sekalian ni, sebab tu kita pun sentiasa kena mohon pengampunan kepada Allah. Tatarruf lisan kita, kesalahan lisan kita. Satu-satu saya nak tegur, nak ambil peluang kat sini lah. Ada orang ni, dia tengok video orang, ceramah orang, nak cari salah orang. Dia ada penyakit ni, 2-3 kelompok ni. Dia tunggu kan. Dia tunggu ceramah orang, dia tunggu debat orang, dia tunggu ni, dia tengok kat mana salah. Lepas tu dia rakam seorang-seorang ada video. Kesalahan ini pembohongan, penyelewengan hadis Nabi, penyelewengan itu, pembohongan, pendustaan, tuduh orang, kata cakap tuduh orang. Tuan-tuan, dia mungkin dia ingat semua ni Nabi je. Semua ni manusia ni maksum. Tatarruf lisan, orang kata apa? Kesalahan lisan ini biasa. Tu satu kesalahan. Kedua, kejahilan manusia ni satu hal yang biasa. Maknanya manusia tak semua benda dia tahu. Ketiga, keterlupaan manusia tu fitrah. Tak semua benda manusia ingat semua. Dan takkan selama-lama boleh ingat. Orang tak mengaji hadis ni mungkin tak tahu benda ni. Ada orang ni dia tak faham benda ni. Dia tak faham. Kata ulama hadis dulu, hak yang jenis bila kitab hilang, lupa. Apa ramai ulama hadis? Al-Imam Abdul Razak As-San'ani disebut tentang dia. Imam Abdul Razak ni, pergi mana-mana kitab dia pegang. Dia jaga kitab dia, tidak berbantalkan kitab. Kitab dulu bukan macam kitab hari ni. Kitab hari ni kita tambah titik pun. Ni tambah titik ni, titik burung. Pasal kitab kita type, boleh check balik dalam komputer. Kitab dulu tulis tangan, orang titik sikit. Silap baca. Orang tambah titik je, tambah titik sikit. Ba dia pergi tambah pergi jadi ya.
Yang ni dia pergi tambah jim, sorry, ha dia pergi tambah titik bagi jadi jim. Tuan-tuan, lain terus lari mana? Penyelewengan kitab. Hak tu dia ada tulisan berkenaan dengan tahrif, penyelewengan, tulisan-tulisan ataupun kesalahan-kesalahan dalam kitab. Kerana titik, kerana baris, kerana tambah huruf. Ulama dulu nak jaga sampai ke tahap tu. Sebab Imam Abdul Razak ni dia terkenal dengan dabit. Tulisan dia tu memang tepat. Kita pun ada dalam majlis ni, dalam kelas kita ni pun ada hak yang jenis memang tulis, dia tulis semua. Ustaz batuk pun dia tulis. Ustaz batuk pun dia tulis. Sebab saya ada dulu seorang kawan dekat Madinah tu. Syekh buat lawak, Syekh gelak, dia tulis semua. Syekh gelak kan ni. Pasal apa kes ni. Dia tulis semua, tulis. Dia tulis, memang tulis. Dan tulisan dia tu memang kita percayai. Bila nak periksa ya, kita ambil nota dia. Ada hal yang jenis dia, buat ringkasan dia. Satu perkataan, dua perkataan. Dia seorang faham. Orang ambil nota dia, orang tak dia faham. Ada yang jenis memang tak buat nota apa. Dia buat perakam, dia tak. Dia dengar. Ada yang jenis dia memang cerdik betul. Memang dia tak heran, dia memang tidur, orang mangkit, Syekh gerak. Hei, hang jawab. Jawab elok. Apa jawab. Allah bagi masing-masing manusia. Jadi bila kita nak periksa, kita cari siapa hak tulisan dia boleh dipercayai. Macam tu dalam ilmu pun, dalam ilmu hadis. Abdul Razak ni dia tulisan dia dipercayai, memang dipercayai. Tapi bila kitab dia hilang, riwayat dia selepas kitab dia hilang, diragui. Sebab dia tak terkenal dengan hafalan. Ni benda ni berlaku. Abdullah ibn Lahiyah terkenal, tokoh hadis dia. Dia juga bergantung pada kitab dia. Tapi bila kitab dia terbakar, riwayat dia selepas terbakarnya kitab dia mula diragui. Ada bercampur, ada silap banyak dah. Jadi benda-benda ni semua manusia, atas nama manusia. Mesti tak bebas daripada kesalahan lisan. Cakap terlepas pun tersalah, Allah istighfar, berbetul balik. Ada orang tolong berbetul, alhamdulillah. Kalau tolong berbetul dengan cara yang baik, nasihat Ustaz Fatul Bari tolong berbetul dalam bab ni, ada kesalahan kami tengok pada minit ke berapa dan sebagainya, alhamdulillah, welcome. Kita nak benda tu. Kita tak ada nak tengok balik video kita, balik duk perhati video ni pula, tak ada guna kita bulan depan. Kenapa balik duk tengok balik video kita ni? Dulu kalau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kelas tu, siapa-siapa yang rakam kuliah dia ni, okey, sebelum nak dijadikan nota balik oleh ada seorang budak ni, sahabat saya dah jadi tok guru besar pun di Indonesia, Abu Abdurrahman Ustaz Abdullah Zain. Abu Abdurrahman Abdullah Zain, dia kalau nak baca buku antara buku tulisan ulama-ulama Indonesia yang terbaik berkaitan dengan dakwah, buku dia antara yang terbaik, 14 hikmah dalam berdakwah. Baca buku tu. Ni kita semua ni nak balik dakwah orang ni, wajib baca buku tu. Lagi orang kata pula tengok tu, dia tak kata kat Quran, dia kata kat tu. Bukan, saya kata bagi pendakwah ni nak faham metod dakwah, 14 hikmah dalam berdakwah oleh sahabat saya Ustaz Abu Abdurrahman Abdullah Zain. Disemak buku tu oleh Ustaz Armen Halim Naru rahimahullah, dah meninggal dunia. Dia buat semakan ke atas buku tersebut. Sangat bagus buku tu. Okey. Jadi dia yang duk tulis dalam kelas ni, memang tulisan dia dipercayai. Jadi Syekh Ibrahim Ruhaili bagi dia seorang je rakam. Rakaman bagi dekat dia. Okey, bila dia rakam, selepas dia rakam kuliah, kena bagi balik dekat Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim balik rumah dengar dulu. Okey, kalau ada tersilap kat sini, kenapa betul kat sini, kini kena tambah dan sebagainya. Dia panggil Ustaz Abdullah Zain, pergi ke rumah dia, bertemu dengan dia. So sampai ke tahap tu. Jadi kita nak buat lagu tu memang sepatutnya kena buat lagu tu, tapi masa tak ada. Jadi kita welcome lah apa-apa teguran dalam kesilapan, benda biasa, tataruf lisan. Lepas tu manusia akan tersalah dan tersilap, manusia akan terlupa, dia tak boleh ingat dan ingat dengan ingatan selama-lamanya. Jadi saya nak bagi satu nasihat juga, teguran kepada orang-orang yang dia kerja dia nak cari kesalahan orang. Puak-puak ni kata macam ni, ni depa kata macam ni. Tuan-tuan, kerja kita ni apa ni? Kalau orang start main cari salah ni, orang cari kesalahan kita tu, Allah.
banyak yang boleh banyak yang boleh ditemui. Sebab tu kita ahli sunnah ni sebenarnya kita tak buat kerja-kerja cari salah orang ni. Apa yang kita buat bila kita nampak salah, kita cuba tegur dalam keadaan yang penuh berhemah, bukan bertujuan untuk mengaibkan saudara kita. So itu kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Golongan-golongan dan puak-puak yang seperti ini. Jadi soal akhlak ni satu benda besar. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadis, afdalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang terbaik iman mereka adalah orang beriman yang akhlak mereka paling mulia. Baik. Kemudian kesan daripada akhlak tu sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesan daripada akhlak tu dia sangat besar. Kita bermuhasabah, kadang-kadang dia orang muda ni dia mudah dipengaruhi dengan kebejatan akhlak ni. Dia mudah dipengaruhi sebab dia punya hamasiyah, semangat agresif dia tu. Kegairahan dia. Dia belajar hari ni dia nak pergi sampai. Dia belajar ni dia nak pergi tegak lah. Balik nak tegak mak dia, tegak pak dia, tegak tok dia, tegak jiran dia, tegak orang dah tu kampung. Dia punya semangat dia, seronok dia mengaji. Tak dinafikan hal tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni kita kena kawal, kita kena bendung daripada sekarang. Bendung sikit-sikit. Benda tu benda semula jadi. Benda fitrah manusia. Jadi dari masa ke semasa bendung-bendung, kalau dibentuk daripada awal, kesan dia sangat besar dalam kehidupan kita. Perjalanan dakwah. Kita lah ni baru terasa hak masa dulu kita bercakap. Hak tanya orang pumpang. Halah ni bila orang kata hang dulu kata kawan ni, hang dulu kata kawan ni, hang dulu kata kat kawan ni. Kita nak kena pergi selesai, nak kena pergi settle balik, tak ada masalah dah, kita okey. Tapi orang nak keluar lagi, hak geng-geng cari salah ni, keluar video kita hak lama. Hak yang dulu-dulu keluar balik, tu dia tuntang-tuntang, pumpang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tu kalau dibendung daripada awal, kita boleh menegur, kita boleh mengkritik, tetapi kita berhati-hati. Bahasa kita nak gunakan, kemudian personal attack tu kita kena elakkan. Teguran-teguran tu kita bagi untuk mengubah, untuk merubah, bukan tujuan teguran itu untuk merosakkan dan mengaibkan manusia. Wallahu a'lam. Kemudian dia bagi di sini yang ke-28, fadlu ta'minin nas wa adami idzaihim. Kelebihan memberikan jaminan dan menjaga manusia dan tidak menyakiti mereka. Kita kena ingat dalam hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Bukhari lafaz dia lain. Dalam riwayat Bukhari dia kata al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan saudara si-Islamnya daripada keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Dalam riwayat Ahmad disebut al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan manusia. Maknanya umum, Islam, bukan Islam, semua, daripada keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Itu dia. Itu konsep dia. Jadi Ibnu Abbas ni dia tampil ni, walaupun Khawarij ni kira kategori sesat, walaupun Khawarij ni yang mana Nabi sebut, dan puan sekalian, Nabi sebut sebagai mana-mana hamba jumpa puak-puak ni, bunuh buang, kata Nabi SAW. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagi jaminan dia tak akan buat apa-apa pun. Dan dia pun pergi seorang-seorang dia nak buat apa. Okey. Dan kemudian yang ke-29, tajawubu awliya'il umur ma'a ulama'ihim fima ya'udu kabiru naf'ihi ala umumil ummah. Kesepakatan pemerintah dengan ulama dalam hal-hal yang memberikan manfaat ke atas kepentingan umat secara umumnya. Yang ni dia cakap persepakatan antara pemerintah dengan ulama. Ulama tak boleh semua ambil jauh daripada pemerintah, dan ulama semua tak boleh pi semua dengan pemerintah dalam erti kata setuju semua benda, ada benda hak salah pun setuju, tak boleh. Ulama kena berimbang. Taat pemerintah dalam hal yang ma'ruf, itu sahaja. Soal mendekati pintu pemerintah tu perbincangan dia panjang. Sekiranya ada ruang maslahat perlu untuk rangka dakwah, ada keperluan, silakan. Sekiranya dilihat kata tak ada keperluan, tak apa, kita taat dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang salah, kita cuba gunakan saluran-saluran sedaya mampu kita untuk kita menegur dan memperbetulkan dengan cara yang hemah, dengan cara yang berhemah. Kemudian yang ke-20,
la yaqumu bil munadharat al-ilmiyah ma'a ahli al-batil illa al-akfa'u min al-ulama wa bit tashawur wat tawasi bil haqq was sabr wal marhamah. Tidak boleh berlakunya perdebatan ilmiah itu dengan golongan-golongan yang ahli batil, golongan-golongan yang sesat ini, melainkan al-akfa' min al-ulama, ulama-ulama yang berkemampuan saja, memadai mereka saja. Bukan kerja semua. Sebab tu saya pernah tegur, tapi dia, ada orang kecil hati. Dia kata apa siapa ni tak bagi. Bukan soal tak bagi. Contoh, saya bercakap soal lama dah lah. Saya bercakap soal comparative religion. Belajar tentang perbandingan agama ni. Boleh Zakir Naik okey, Zakir Naik okey, dia boleh. Ahmad Didat okey, dia boleh. Patut orang-orang yang mengkaji, yang benar-benar memahami perbandingan antara dua agama ni boleh. Tapi kalau kita tak ada kemampuan pun, Al-Quran pun tak faham tara mana, tak ingat mana pun, duk pakai video Zakir Naik tu ya, duk dengar nak jawab, duk hafal apa hak dia baca. Injil satu pun tak nak buka, beli Injil pun tak berani, takut jadi kafir. Tuan-tuan dan puan sekalian, biasanya mereka ni mereka beli pun, mereka baca. Hadis Nabi pun tak kuasai, pun sunnah tak kuasai, tak boleh nak read dan sebagainya. Kenapa kita sibuk mengkaji dan meneliti Injil? Lebih utama kita mulakan mengenal agama kita dulu. Balik-balik kat wasiat Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas wasiat apa? Tauhidkan Allah. Yang tu kita kena mengaji dulu. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faham tentang agama kita dulu. Lepas tu baru boleh kita buat semakan agama lain. Setelah kita menguasai agama kita dan kita berkeyakinan akan terus istiqamah di atas agama ini, baru kita boleh dibuka. Tapi kalau agama kita sendiri pun kita duduk goncang, tuan-tuan, tak pastinya agama kita mesti duduk karut penin, kita nak pergi kaji agama lain buat apa? Itu teguran saya. Bukan kata tak penting benda ni. Benda ni penting. Kita kena ada orang-orang seperti Zakir Naik ni. Kena ada. Tapi bukan tanggungjawab semua orang dalam hal tersebut. Tapi tanggungjawab semua orang belajar ilmu agama dia sendiri. Semua orang. Semua orang. Bila masuk nak kena belajar bahasa Injil, itu tanggungjawab orang-orang tertentu yang ada kemampuan. Bukan semua orang. Tapi bila agama sendiri berakidah, kena mengaji. Beramal ibadat, kena mengaji, wajib. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun Allah memaafkan bagi mereka yang bersifat awam, awamunas, orang awam tak tahu, tapi tetap Allah mencela orang-orang yang jahil. Kalau tidak, tak ada celaan bagi orang yang jahil. Kalau tidak, hadis-hadis Nabi tak ada celaan kepada orang yang jahil. Kalau tidak, hadis Nabi SAW tak bercakap soal kebaikan menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu. Bukan soal sijil. Soal ilmu ada di dada. Satu semangat diberikan. Semua kena tuntut ilmu. Semua kena tuntut ilmu. Tak kira kau kerja apa, belajar apa pun, tuan-tuan. Ambillah sijil. Nak jadi engineer ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi pakar, peniaga, businessman ke, ambillah apa pun nak jadi pun. Tapi ilmu agama wajib ada. Semua kena mengaji. Tuan-tuan, okey? Kemudian dia kata munazarat ni juga, perdebatan ni juga kena dilakukan dengan cara bermusyawarah. Bincang elok-elok. Ibnu Abbas, tuan-tuan, ya, dia pergi, dia minta izin dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia ada ilmu, tak ada masalah. Kita pada hari ni kalau nak pergi berdebat ni, kena ada perbincangan, bincang dulu. Dan juga at-tawassi bil haq, memberikan wasiat-wasiat tentang kebenaran. Was-sabr, sabar, dan marhamah, bersikap rahmat, bersikap dengan penuh kasih sayang. Sebab itu Ibnu Abbas dia pergi ni, dia bagi garis panduan very clear cut. Dia kata, aku akan bercakap apa? Adakah kamu akan terima kalau sekiranya aku membaca ayat-ayat Al-Quran daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah membuatkan kamu sekiranya aku mampu untuk mematahkan hujah-hujah kamu dengan hujah-hujah tersebut? Adakah kamu akan kembali kembali bersama-sama dengan Ali bin Abi Talib, yang kembali bersama-sama dengan ahli sunnah wal jamaah? Dia letak garis panduan, dia letak disiplin tersebut. Kemudian tuan-tuan, dan dia pergi dengan sabar, dia tak gopoh-gopoh, dia tak pipi tu kata okey, tulis, cakap, potong cakap orang, tak. Dia tak potong. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan seterusnya,
Tiga muka surat 36. Dia kata di sini fadlu husnil hay'ah, kelebihan penampilan yang baik, wat tajammul bil libas al hasan fil mahafilil ammah, dan berhias, mencantikkan diri dengan pakaian-pakaian yang cantik dalam majlis-majlis yang umum. Maknanya pemakaian ni penting. Sebab tu ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh Islam, dia kena jaga penampilan dan pakaian. Nak pi dakwah orang, nak pi tegak orang, nak pi perbetulkan orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jaga etika berpakaian. Dia ikutlah dia punya skema dia sikit. Macam Ibnu Abbas, dia pi, depa tengok dia pun, depa kata, ya apa pakaian macam ni. Awal-awal dia tibai dia apa? Dia tibai pasal apa? Dia dah kata kat depa kata dekat dia yang kita bacakan tadi. Depa kata ni, apa ni? Apa ni pakaian? Wa ma hadhil hullah? Pakaian apa yang engkau pakai ni? Dia kata, awak pasal apa, ada masalah ke? Ibn Abbas kata. Kemudian Ibn Abbas kata, aku telah melihat Rasulullah SAW lebih indah ma yakunu min hadhil hulal. Lebih indah daripada pakaian yang aku pakai ni. Dan Allah telah nyatakan, Allah telah memberikan teguran bagi golongan-golongan yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-Nya. Halal benda ni untuk aku. Maknanya bila dia pakai cantik, dia pakai elok, dia menjadi tumpuan orang. Jadi biar ahli-ahli bid'ah ni pakat-pakat duduk dan nak tengok dan nak cakap dengan dia. Apatah lagi dengan dia sendiri tu orang yang handsome. Ibnu Abbas syegak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dia kata lagi di sini, taqriru makna qaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Peristiwa ini juga, dalam peristiwa perdebatan ini juga menunjukkan menetapkan bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah mempertanggungjawabkan ke atas seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Tak mampu, jangan pandai-pandai pi tebiang. Jadi fitnah pada agama. Jadi fitnah. Tuan-tuan kena ingat, sebahagian daripada ahli bid'ah ni, depa duk kaji kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Kita duk mengaji ilmu. Tak ada masa kita nak pergi duduk kaji pasal depa, pasal tok guru depa, pasal ni depa dan sebagainya. Bila depa start duk kaji pasal kita ni, baru kita pergi duk sibuk kaji pasal depa. Depa panggil kita nak debat, depa ada agenda depa. Depa tunggu perakam video depa, depa tunggu strategi depa, depa tunggu soalan-soalan depa. Depa ada semua perkara-perkara tersebut. Saya keluar ni tak jawab kat sini, tak jawab kat sini. Komen ada kelemahan usul, kelemahan kaedah. Apa? Tidak. Dan yang kita, dia isu dia, saya buat rumusan senang. Dalam Twitter saya depa tanya, komen saya adalah satu diskusi debat baru ni antara adalah dua orang manusia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di negeri-negeri tertentu, di tempat-tempat tertentu, masjid-masjid tertentu dan orang-orang tertentu. Jadi di debat tu orang tanya komen saya. Saya katalah komen dia di antara saya kata seorang yang ada asas kukuh dalam Al-Quran, hadis, berserta dengan plus usul-usul dan kaedah-kaedah. Dengan satu lagi, usul-usul pun yang diguna pakai pada nas-nas yang tak betul pun. Nas-nas pun kurang. Duk sebut kaedah, usul kaedah, tapi menggunakannya bukan pada tempatnya. Itu yang saya pelik. Jadi kadang-kadang benda-benda yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tujuan perdebatan itu wallahu alam, mudah-mudahan masing-masing ikhlas dalam hal tersebut. Tapi kita bimbang, dia bukan nak cari kebenaran. Dia bukan nak cari kebenaran. Sebab tu kita akan tengok sikit lagi, saya akan ulas sikit di penghujung berkenaan dengan prinsip untuk berdebat. Saya ambil petikan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Cantik. Dia buat satu kesimpulan tentang prinsip nak berdebat. Supaya biar ada disiplin. Sekarang ni forum-forum apa semua, debat-debat yang dianjurkan oleh sebahagian pihak, tuan-tuan, dia tak berikan disiplin.
Jadi dia bergantung kepada siapa yang pandai cakap dan pandai kepak hujah orang. Hak tu je. Dan kemenangan dilihat dari perspektif tersebut. Dia dah lari daripada tujuan perdebatan yang asal yang Islam gariskan. Ibnu Abbas tunjuk je lah garis panduannya. Kalau aku berikan hujah Quran dan Sunnah dapat mematahkan hujah-hujah kalian, adakah kalian akan kembali kepada kebenaran yang aku bawa ni? Itu prinsip dia. Kalau takat-takat pi batu balik, duk lawan maki balik, duk lawan kutuk balik kat Facebook, duk lawan balas balik, geng ni lawan balas, geng nulut balun, geng ni balun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya bukan ada agenda yang baik di sebalik perdebatan tersebut. Dia ada tujuan dan matlamat yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada mereka yang berani tampil ke hadapan menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Mudah-mudahan insya-Allah. Kemudian yang ke-33, tamayyuz athiyabil yamaniyah yawma idzin bil husni wal manzilati wal makanati bainan nas. Ni pakaian yang Ibnu Abbas pakai yamaniyah ni, dia menjadikan dia tu berbeza dengan orang yang lain. Sesuai lah tempat tu. Tempat sebab nak tarik perhatian golongan-golongan Khawarij. Nak tarik perhatian mereka. Sebab tu menjadikan dia berbeza dengan mereka, lebih cantik, lebih nampak kedudukan dia, ada style dan kedudukan dia yang tersendiri. Kemudian yang ke-34, ini juga menepati, perdebatan ini juga menepati peristiwa Ibnu Abbas dia pakai pakaian yang cantik, ni juga menepati sabda Nabi SAW, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Tapi ingat, hadis ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena baca secara menyeluruh. Sebab apa? Sebab kecantikan ni dia ada disiplin dia. Sebab tu satulah, baguslah ada orang nak buat penerbangan Islami, bagus. Nak buat nanti orang nak buat bas pun Islami, semua Islami, alhamdulillah, bagus, usaha yang baik. Tapi kita kena berikan kefahaman juga kepada mereka. Soal disiplin dalam soal cantik yang bertepatan dengan Islam ni bukan soal menutup orang kita kata menutup urat, menutup tubuh badan sahaja. Dia ada garis panduan dia. Garis panduan dari sudut perhiasan yang dia pakai, kaedah penutupan dia tutup macam mana tudung dia, pakaian bawah ni macam mana, pakai seluar. Kalau sekiranya dengan make up dia tu dia menjadi tumpuan, pakaian dia itu lekat dan ketat sehingga menampak bentuk tubuh badan dia, walaupun dia menutup kepala dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia tetap tak dikategorikan sebagai menutup aurat. Yang ni kita kena, bagus nak buat cara Islam tu, bagus, bukan kita kata tak bagus, bagus. Cuma kalau kita nak buat, kita buat cara yang betul. Mungkin ada yang kata kita mulalah berperingkat, okey, fine, boleh. Dia dah ringankan sedikit mudarat. Kalau dulu lagi mudarat, hak pakai tak pasal-pasal, tak tahu pasal apa, pakai baju jala tak tahu, baju kain tu ada banyak-banyak apa semua, nak pakai bagi jala, nak bagi jarang pasal apa. Jamu roti sekepin ya, atau kapal terbang ayak mineral kecil tu ya. Tuan-tuan, bukannya ada apa pun, nak pakai sekut, nak sampai nak belah sampai ke atas ni pasal apa. Tak ada apa sebab musabab. Dia sepatutnya kita dah kena pi advance, profesional dah. Jadikan pekerjaan tu pekerjaan yang profesional. Contoh dia macam barat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan saya kata barat ni bagus. Ni, hak yang jadi British Airways yang pernah naik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tok jadi waiter. Tok lah jadi waiter tu. Tok dengan nenek dah, makcik tu nak panggil apa ni? Grandma kira. Tuan-tuan dan puan sekalian. Pasal apa? Pasal mereka dah tak penting soal penampilan, rupa, bentuk apa semua, mereka tak ni dah. Mereka dah professionalizekan perkara tersebut. Ialah tetap wajib tutup aurat. Bagi kita tetap kena wajib tutup aurat. Tapi masalahnya bila hari ini masih lagi pekerjaan pramugari-pramugara ni apa semua, minta maaf saya kena sebut benda ni, masih lagi di-commercialize kan, maka dia melihat kepada aspek tertentu, raut muka, cara make up, cara pakaian yang atraktif, yang menarik intention, menarik perhatian orang yang naik.
Apa sih orang nak kena terbang ni? Terbang ni syok. Jom. Cakap pun tak ada nak habaq. Dan yang ni, jadi kita kena lupa. Dan bila ada orang nak buat pemakaian ala Islam, Masya Allah, subhanallah, satu usaha yang sangat baik. Cuma kita nak bagi pandangan supaya minimum mudarat tu bagus dah. Cuma kita bimbang berlaku hal lain pula. Apa dia? Salah faham pula orang tentang pemakaian ala Islam ni. Orang ingat, oh yang tu lah butuh pakaian ala Islam. Tak boleh. Takut orang salah faham. Dan memang berlaku pun salah faham tersebut. Orang ingat, oh pakai tu kira Islam. Tutup aurat tu kira Islam. Kira ada doa apa ni sebelum apa? Sebelum terbang tu, subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Saya tak dengar lagi lah orang cakap apa ni penerbangan Saudi tu penerbangan ala Islami. Padahal depa dah mula lama lah. Depa pun dah cover dah. Saudi pun dia memang tutup dah. Okey, dan dia memang apa ni baca doa dan sebagainya. Tu pun tak kesempurnaan tak ada lagi pun dekat penerbangan Saudi Airlines sekalipun. Dia punya pekerja-pekerja staff-staff dia pun bukan ambil daripada dia ambil pun daripada pelbagai-pelbagai negara dan sebagainya. Pemakaian pun masih ada kelemahan dan kekurangan lagi. Jadi bila kita nak buat ni, kita cuba tengok dan kita perhati setakat mampu. Setakat mampu untuk kita buat. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dan petunjuk bagi mereka-mereka yang berusaha untuk membuat kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, yang 35, atharu jamalil manzar bihaqqi fin nas wa syahadatuhum bidzalik. Kesan daripada keindahan penampilan kita ni di kalangan manusia ni dengan penampilan yang menepati disiplin agama dan persaksian manusia tentang hal ini. Golongan Khawarij tengok Ibn Abbas pun dia tertarik dengan dia. Yang ke-36, fadlu tasrih asy-sya'r wa tamsyitihi. Kelebihan ni sikat rambut. Kadang-kadang ni mah rambut berserabai. Sikat bagi elok. Ibn Abbas sikat rambut. Dia kemas. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ini kita biak berserabai tak boleh. Rambut kena sikat bagi elok. Kemudian yang ke-37, jawazud dukhuli 'ala an-nas waqta rahatihim walau fi wastin nahar atau 'inda al-qailulah idza lam yakun fi dhalika ma yu'dhihim. Harusnya masuk ke rumah manusia, bertemu dengan manusia pada waktu rehat mereka. Walaupun di tengah hari, walaupun ketika mana mereka sedang beristirahat, qailulah, sekiranya perkara tersebut tidak menyakiti mereka. Harus. Okey, kemudian yang ke-38, jawaz dzikri ma yumdahu bihi al-mukhalifu lisyar'i ahyanan ma lam yakun fi dhalika taghrirun li'ammatin nas bihi aw bi fikrihi. Harus memberikan apa-apa yang yumdahu bihi al-mukhalif lisyara', yang dipuji, harus menyatakan apa yang dipuji baginya golongan-golongan perkara-perkara yang menyelisih syarak. Okey, ma lam yakun fi zalika taghrirun li'ammatin nasbihi aw bifikrihi. Selama mana perkara ni tak mengelirukan manusia. Harus kita cerita tentang memuji kebaikan golongan-golongan yang menyelisih kebenaran. Seperti mana Ibnu Abbas disebut tentang mereka. Ibnu Abbas kata apa pasal mereka? Kuat buat ibadat. Ibnu Abbas kata apa lagi pasal mereka? Aku tak pernah tengok golongan-golongan yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat seperti mereka. Tangan mereka ada dahi mereka ada kesan, tangan kaki mereka ada kesan, wajah mereka ada kesan, cara berpakaian mereka menunjukkan mereka ni orang yang bangun malam. Harus memuji mereka selama mana hal ini tidak mengelirukan manusia. Dalam bab ni kita dah faham daripada awal dah. Ibnu Abbas nak pergi jumpa dengan golongan sesat. Masalahnya kita kadang-kadang kita puji kebaikan golongan-golongan yang sesat dan mendiamkan terus kesilapan dan kesalahan mereka. Secara umum lah, dia bukan secara personal attack, secara umum pemikiran. Tak boleh, tuan-tuan dan puan, kena hati-hati. Dibimbangi manusia umum dipengaruhi dan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Itu kita kena hati-hati. Kemudian bayanu fadli al-ikthar min as-salah wa sujud. Dalam ni juga menunjukkan bahasanya kelebihan memperbanyakkan salat dan juga sujud. Okey, sebab tu Ibnu Abbas iktiraf depa ni banyak buat salat, banyak sujud. Okey. Kemudian 40, bayanu fadli zuhdi fil libas. Penyataan tentang kelebihan zuhud dalam pemakaian. Ibnu Abbas juga memuji pemakaian mereka. Zuhud. Khawarij ni buat zuhud. Tapi kemas. Maksulah, dibasuh. Bukan pakaian tak basuh, kotor semua. Depa ni puak-puak yang kemas.
Kemudian yang ke-41, bayanu fadli as-sahri fi ta'atillah min salatin wa dhikrillah wa dhikrin lillah. Penjelasan tentang kelebihan bangun malam dalam rangka mentaati Allah, yakni dalam rangka melakukan salat ataupun berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana golongan Khawarij ni depa buat. Ibnu Abbas puji. Yang ke-42, kena ingat ni. Dia kata apa? Adamul iqtirari bil-zahir. Jangan tidak tertipu dengan zahir. Zahirnya. Depa ni semua kuat ibadat, kuat solat, apa semua, baju pakaian kemah, zuhud dan sebagainya. Ingat pesanan. Jangan tertipu dengan zahir manusia. Walau kana ta'atan wa ibadatan wa khairan ma lam tuwafiq al-afkar wal aqaid kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketaatan itu dan ibadat itu, dan juga kebaikan itu, dia kata jangan tertipu dengan zahir. Walaupun nampak taat, nampak ibadat, nampak kebaikan, selama mana dia tidak menepati pemikiran dan akidahnya kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan tertipu. Sebab tu kita jangan dengan pemakaian ni, orang kita ni dia memang ada kesan. Mai Tok Syekh ni mai segok lah rupa dia, masya-Allah, bol saban, belik putih elok, boh jubah hitam apa semua ni. Tak tahu kita tak tahu ada ulama besar turun tu kat airport ni, ulama besar kibar. Rupa-rupanya imam Syiah. Orang kita begitu. Tak sangka cium tangan, berjujuk beratok. Tuan-tuan, ni kena hati-hati. Jangan mudah dipengaruhi dengan penampilan yang sedemikian rupa. Kita ni agama ni amanah tau. Ibnu Abbas dia cakap penampilan tu bagus. Penampilan golongan Khawarij ni tadi bagus penampilan depa. Okey. Kemudian pakaian depa pun bagus. Tanda-tanda ibadat di wajah mereka, tangan dan kaki mereka pun bagus. Tapi Ibnu Abbas jelaskan tentang pemikiran mereka, perbuatan mereka menepati apa tidak kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Pemikiran mereka, akidah mereka bertepatan apa tidak. Yang ni yang kita kena cek. Jadi kita tak tertipu, tuan-tuan dan puan sekalian. Tengok orang susun kasut, bagus ya? Susun bagus, cantik susun. Tuan-tuan dan puan sekalian, oh yang ni bagus. Tak, kita tengok, betul bagus. Bagus. Yang satu lagi tak susun, tak bagus, kurang bagus. Sepatutnya dia pun susun jugalah. Tapi yang lebih besar daripada tu apa? Yang Ibnu Abbas nak cakap ni bukan Ibnu Abbas nak pergi cakap bab ni, bab salat, bab pakaian, bab bangkit malam, tak. Dia bercakap bab akidah dan pemikiran. Depa ni akidah apa ni susun kasut bagus ni? Hak ni akidah apa? Teguk, kita kena jaga, berhati-hati angle kita nak teguk. Dibimbangi kesan teguran kita itu menjadikan manusia meremeh-temehkan soal pemikiran dan soal akidah. Manusia hanya melihat soal nilai semata-mata. Lah ni orang cakap abad tu, nilai. Kita kena nilai. Nilai sejagat. Benda-benda yang kita sepakati nilai. Nilai ni apa ni? Kena hati-hati. Kadang-kadang kita bercakap soal nilai merentasi, melebihi daripada kita bercakap soal perkara lebih besar daripada nilai-nilai yang kita duk bercakap ni, yang barat duk bawa. Sebab tu kadang-kadang nilai benda yang kadang-kadang tak masuk di akal. Nilai apa? Satu yang duk keluar nilai apa ni, soal yang berlaku di Penang, saya rasa dah lama dah pun. Ada orang bawa anjing. Seorang kakak kita bawa anjing. Bagus tuan-tuan dan puan sekalian memberikan hak kepada anjing. Bagus sekiranya anjing sakit, anjing apa jenis pun sakit, kita bantu untuk rawat. Bagus. Anjing lapak kita bagi minum. Bagus. Anjing cedera kita rawat dia. Bagus. Tuan-tuan, tapi anjing ni bukan untuk jadikan sebagai pets, haiwan belaan. Lagu iguana, hamster ke, kucing ke, anjing bukan lagu tu. Anjing dia bukan pets kita. Anjing dia tak boleh pets. Nabi tak saja-saja bela anjing. Tak ada Abu Bakar apa semua bawa tali ikat anjing jalan kot pekan Madinah. Koko Umar ke bawa usung sana. Cantik anjing, comel. Au je. Tak ada tuan-tuan, tak ada lagu tu, tak ada. Umar tak buat lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi telah jelaskan. Anjing nak jaga apa? Untuk jaga keselamatan, untuk jaga rumah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jaga keselamatan di pintu rumah ataupun jaga kebun.
memburu. Itu jelas dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaru mungkin boleh diperluaskan lagi, orang buta lah ni, yang mana di barat daripada anjing yang dilatih untuk nak pitau jalan dan sebagainya. Boleh guna, boleh, tak ada masalah, pakai. Tapi bukan untuk sebagai pets kita nak belah hari-hari, duk peluk apa semua ni dan sebagainya. Bukan soal sama tak sama ni, yang tu bab tu kita faham insya-Allah. Tapi kita dah agak berlebihan dalam bab tersebut. Dah jadi terlalu liberal kerana salah faham konsep nilai. Oh, nilai kita sayang anjing, semua kita kena. Bukan lagu tu cara dah. Kita ada disiplin dan garis panduan dalam soal nilai-nilai ni pun. Hati-hati kita. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata lagi di sini al-ikhlas. Al-ikhlasu wahdahu la yakfi li qabuli al-amali salih, fala budda ma'ahu min ittiba'i sunnati sahihah. Ikhlas yang mana tidaklah cukup untuk diterima sesuatu amalan yang soleh itu, melainkan dengan ikhlas. Ikhlas sahaja tak cukup, tuan-tuan dan puan sekalian. Fala budda ma'ahu min ittiba'i sunnati sahihah. Mesti susulan keikhlasan itu menepati sunnah yang sahih. Pokok Khawarij ni semua ni, mereka ni ikhlas nak ni amalan yang saleh, mereka ni nak kebenaran, asalnya mereka nak. Tapi sayangnya perbuatan dan tindakan mereka menyelisihi sunnah yang sahih. 44. Al-i'tiqadu sahih alladhi yubna alaihi al-amalu salihu huwa al-asasu fil hukmi 'ala an-nas. I'tiqad yang benar yang mana dibina atasnya amalan yang saleh, ia adalah asas dalam hukum ke atas manusia. Maknanya akidah ni benda asas. Ini ditekankan soal akidah. Soal akidah benda sangat asas. Dia merentasi benda-benda lain. Biar pilih orang tu lagu mana pun, tuan-tuan, akidah mesti perkara asas. Lepas tu daripada akidah inilah terbinanya amalan yang lain. Akidah ini menjadi pendesak kepada amal. Kalau akidah tak menjadi pendesak kepada amal, akidah dia ada masalah. Yang ni kita kena faham ni. Akidah yang berkesan, akidah yang sahih, akidah ahli sunnah yang benar, tuan-tuan, dia akan menjadi pendesak kepada manusia untuk mengubah diri dia. Sebab macam-macam kita, bila kita percaya sesuatu, kita percaya ni bos kita, dia ada kuasa untuk buat pecat kita. Kesan dia apa? Dia mendesak kita untuk mematuhi arahan dan ketetapan bos kita, majikan kita. Itu akidah tu. Ya, tapi akidah dari satu sudut. Maknanya kita percaya dia bos kita, dia ada kuasa untuk pecat kita, untuk pindahkan kita ke mana-mana tempat, untuk buang kita 24 jam. Dia ada kuasa tu. Jadi tindakan kita ada pendesak daripada dalam. Aku kena pergi kerja awal, aku kena balik kerja on time, aku kena balik kerja cukup waktu, aku tak boleh balik kerja awal. Okey, aku kena tunjuk kerja kemas-kemas, tak ikut dia pindahkan aku walaupun dia tak buang aku. Tapi apa yang menjadi pendesak kepada kita? Hasil akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kita dan pengesaan risalah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Apa dia? Apa dia yang menjadi pendesak untuk kita ubah diri kita? Apa? Kalau tak ada, ini ada masalah pada akidah. Sebab tu akidah adalah benda asas. Tapi kalau orang tak faham fungsi akidah menjadi pendesak kepada perubahan sikap manusia, tak faham fungsi dia, yang tu yang dia terawang-awang, dia tak tahu nak pergi ke mana, dia tak tahu fungsi dan nilai akidah. Bila orang bercakap bab akidah, dia kata apa? Sikit-sikit akidah, tauhid tak habis-habis, kita ada benda lagi besar lah. Lagi besar lah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian seterusnya dia kata lagi di sini, jawazu ilqa'is salam ala ahli bidah kal khawarij wa ghairihim idza kana thammata maslahatun ghalibatun marjuwah. Keharusan memberikan salam kepada ahli bidah. Khawarij pun Ibnu Abbas bagi salam. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan kita, dia ada perselisihan pandangan dalam beberapa hal, bagi salam pun tak mau dah. Tengok muka pun tak mau. Hang ahli bidah. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kita kena bagi salam. Khawarij pun Ibnu Abbas bagi salam sebab ada keperluan untuk nak melunakkan mereka, nak bagi dengar apa yang dia cakap.
Tuan-tuan, kita kena tengok benda-benda yang seperti ini. Kemudian yang ke-46 muka surat 38, sur'atu inkaril khawarij ala ma la ya'lamunahu. Sur'atu inkaril khawarij ala ma la ya'lamunahu. Cepatnya golongan khawarij ini mengingkari benda-benda yang mereka tak tahu. Contohnya apa? Pakaian Ibnu Abbas. Siapa orang pakai lagu ni? Apa siapa orang pakai lagu ni? Dia kira nak bantah ya. Kerja dia nak bantah ya. Pakaian orang pun dia nak bantah. Padahal mereka tak ada ilmu, mereka tak tahu keharusan pemakaian seperti itu. Tak boleh haramkan benda yang Allah halalkan. Mereka nak bercakap tidak ada hukum melainkan hukum Allah, tapi bab ni mereka tak cek. Sebab tu baca nota kaki Syekh Ali menarik bawah tu, dibaca nombor 1, nombor nota kaki bawah. Wama dhalika kadhalik illa lianna aktharahum illam yakunu jami'an ahdath ahidda asyidda. Ni hadis riwayat Ahmad. Mereka ni sifat mereka ni muda, geng-geng muda depa ni. Kedua, bengis. Ketiga, keras. Muda, bengis, keras kiam ni. Keras kiam dah keras kong. Keras kong ni. Jadi tak heran siapa? Ibnu Abbas main pakai baju tu pun komen dah. Kawan tu tak ada nak mula apa lagi, dah bantah dah. Sedangkan mereka tak tahu tentang hal tersebut. Sepatutnya mereka bersifat bertanya dengan cara yang baik. Apatah lagi demikian juga yang dia bantah ni, golongan yang mereka tak mau dengar Ibnu Abbas berdiskusi, berdebat. Mereka tak mau dengar. Pasal apa? Pasal dia kata Ibnu Abbas ni, golongan Quraisy ni mereka memang pandai berdebat. Jadi tak guna lagi, kita pun jadi terseleweng lagi. Mereka tak mau dengar ada hujah Ibnu Abbas. Dia bantah terus dia judge Ibnu Abbas. Dia kata kami tak mau dengar. Ada satu kelompok yang nak dengar. Nampak sikap mereka. Kemudian yang ke-47, bayanul alim al-haq lil mukhalif lil haq wa raddu iskalihi alaihi bil ilmi wal haq. Penjelasan orang yang alim itu tentang kebenaran. Lil mukhalif lil haq, kepada golongan-golongan yang menyelisih kebenaran. Dia bagi cerita yang benar. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya cara dia kaedah berhujah dan mengembalikan permasalahan itu dengan cara ilmu dan kebenaran. Bukan nak putak-putak, tak ada. Sebab kita kena ingat, sejarah berlaku perpecahan dalam soal akidah ini bila datang golongan falsafah, bila teknik, metod falsafah itu digunakan untuk memahami akidah Islam. Itu yang berpecah. Bukan kata kita tak boleh guna seni dalam bercakap dan berucap. Seni dalam berdebat kita boleh guna, tak ada masalah. Tapi jangan kita ambil semua, masukkan semua. Bagaimana strategi falsafah memasakkan akidah, kita ambil semua kita pakai. Tak boleh. Pasal akidah kita ada trust, ada prinsip dia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian yang ke-48, quwwatul haqq 'inda sahibihi wa sar'uhu bihi wa 'adamu khasyatihi mimma wara'ah. Kekuatan kebenaran 'inda sahibihi, berada pada tuannya, bergantung pada tuannya. Dan tuan dia ni dia tak boleh rasa takut dengan apa yang berada di belakang dia. Sebab apa? Sebab dia bawa kebenaran, di belakang dia kebenaran. Jadi dia kena berani berhadapan dengan hal tersebut untuk dia pertahankan. 49, fadlu zikri dalil wal burhan, kelebihan mengungkapkan dalil dan bukti daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah ala qadayal ilm wa masailihi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan permasalahannya. Ibnu Abbas bagi hujah daripada apa? Quran dan Sunnah. Kelemahan kita pada hari ini apabila kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu satu hal yang biasa bagi manusia, sehingga kan kita lebih mesra dengan ucapan-ucapan, kata-kata, ceramah-ceramah yang kontang daripada nas-nas Quran dan hadis. Kita lebih sonok dengar cerita. Kalau ustaz ambil cakap Quran hadis, tak ada benda lain. Cakap bagilah kata-kata tokoh-tokoh, cerita-cerita. Ada kadang cerita-cerita macam ada cerita Ultraman pun ada macam-macam, tapi tak apalah. Saya pun terkejut juga, Ultraman ni adik-beradik ramai Ultraman adik-beradik ramai, tak apalah, dia ada nak cerita pasal Ultraman tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lah ni kita nak fokus bab kita ni. Dia
Bila kita didik masyarakat dengan keadaan sedemikian rupa, jadi lama kelamaan kekuatan, ketajaman hujah Quran dan hadis itu orang tak rasa dah. Quran dah lah kita duk pasang petang-petang, masa petang-petang sebelum azan kita pasang, pagi-pagi sebelum subuh kita pasang. Tak apalah, daripada kata kami pasang tu tujuan nak ingatkan manusia tentang solat, tentang Quran apa semua ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Quran ini dipasang tujuannya untuk didengari, dibaca tujuannya untuk didengari, tujuannya untuk melunakkan hati-hati manusia, menambah dan meningkatkan iman manusia. Tapi bila Quran dipasang petang, hak main bola, dia main lagi laju nak jadi gol pasal nak maghrib dah. Dia bukan nak berhenti pasang Quran. Oh, berhenti, tak nak. Weh, dekat nak maghrib. Lagi dia laju. Hak main badminton, duk semeh tak dengar. Pupang masuk semeh. Nak berhabis bang pasal dekat nak azan. Jadi lama kelamaan nilai Al-Quran itu tak ada. Dia hanya jadi satu seremoni, satu sambutan sahaja pada waktu-waktu, time-time tertentu. Impact hasil daripada ayat Al-Quran itu dia tak melekat di hati manusia. Bahkan manusia bosan bila ayat Al-Quran itu diulang-ulang, berulang kali dalam majlis-majlis ilmu. Sikit-sikit ayat Quran, sikit kalau Allah, sikit Rasul, Allah Rasul. Ustaz kita ada idea dah. Ada orang cakap gitu. Buatlah cerita-cerita lah sikit. Masalah rumah tangga. Heran cukup syok dia masalah rumah tangga ni. Pakak ramai tak tangga syok. Bagus masalah ni Ustaz cerita tadi, pandai cerita bab masalah rumah tangga ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi biar kita, macam mana kita nak kembali balik? Boleh cerita masalah rumah tangga tapi relate hujah Quran, hadis, dekatkan mereka dengan peristiwa-peristiwa daripada Quran dan hadis. Biar benda tu menebal di hati. Jadi biar nak didik masyarakat ni, ustaz ni cakap tak ada ayat Quran, tak ada hadis. Ketika itu kita nak dakwah senang. Bukan tolak ulama, nak faham Quran dan hadis ni mesti ulama. Kalau main duk tafsir sendiri mana boleh. Itu disiplin dia, memang disiplin dah itu. Quran, hadis menurut kefahaman siapa dia? As-salaf. Salaf siapa dia? Ulama-ulama, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti dan mencontohi mereka. Selesai. Ini kita kena didik. Kita kena pandai memahamkan masyarakat tentang keutamaan hujah. Hujah apa? Okey. Kadang-kadang kita ni bawa, saya minta maaf, ada orang ada lah, mana saya dengar lama adalah ada seorang hamba Allah ni, dia mengajak dalam masjid. Dia ulah malam tu lagu Hindustan, dia boleh syarah. Dia syarah lagu ni, maksud dia ni, cerita dia macam ni, sebenarnya dari perspektif Islam macam ni. Ulah tu apa? Benda tu bukan asas. Asas kita Quran dan hadis. Okey, tajuk kita, katakanlah tajuk kita rumah tangga. Okey, rumah tangga. Asas kita, hujah kita Quran hadis. Cerita Quran, dalil Quran pasal rumah tangga, dalil hadis pasal rumah tangga, lepas tu bawa masalah. Daripada masalah tu datangkan hujah penyelesaiannya Quran, hadis. Tak ada Quran, ambil hadis. Tak ada hadis, ambil perkataan sahabat Nabi. Baru kita mengajar dan mendidik masyarakat mengenal keutamaan al-aulawiyat, apa yang paling utama dalam hujah. Tapi ini tak, kita dah ajak masyarakat ambil pandangan kawan tu, pandangan kawan ni, pandangan kawan tu, pandangan kawan ni. Sonok cerita di kalangan kita. Kadang-kadang entah siapa-siapa kita ambil, kita pun tak tahu. Yang penting ada dalam kitab. Itu kacau. Itu yang duk keluar cerita-cerita yang Allahu alam, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada satu baru ni diperbahaskan pasal apa? Apa ni, ayak mandian jenazah Nabi. Amalah. Saya tak apalah, saya bukan nak menyentuh soal siapa yang bercakap. Itu terpulang kepada dia. Moga-moga Allah memberikan petunjuk pada dia dan kita. Soal cerita tu betul tak betul ke Syekh Mutawalli Syar'i, saya tak masuk campur bab-bab tu, tuan-tuan dan puan. Cuma saya nak tanya satu keperluan. Ada sahabat Nabi yang lebih mulia kedudukan mereka memikirkan soal ke mana air mandian dan jenazah Nabi SAW. Ini kita katakan keutamaan. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, depa yang mandikan Nabi.
Ada tak penceritaan daripada sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam mengurus jenazah Nabi, isteri-isteri Nabi yang terlibat dalam mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara soal air itu disejat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat dengan mata dan kepala mereka ketika itu. Ui, mana pi ayat ni? Tak ada. Sudah tentu mereka akan meriwayatkan dalam tinta sejarah pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti isteri Nabi adapun sahabat Nabi yang menguruskan jenazah Nabi akan mengungkapkan kisah itu di dalam sejarah, riwayat-riwayat, athar-athar mereka. Tapi mereka tak cerita benda tu. Tuan-tuan, mereka tak cerita benda tu. Jadi tak nampak satu keperluan yang penting dalam hal tersebut. Soal ke mana ayat tu disejak oleh matahari, naik balik turun, saya tak tahulah apa pandangan dan pakar-pakar saintifik ni. Saya tak pandai bab sains ni. Tapi tak tahu mengaji alam dan manusia ya. Sekolah rendah. Jadi tak tahulah dari sudut logiknya dan praktikalnya perkara tersebut. Cuma lagi dia kata pula benda-benda ni pun tak boleh fikir logik. Ini tentang Nabi, menyelisih yang ada, bercanggah dengan apa ni pemikiran manusia. Saya bukan soal tu. Yang saya penting hujah mesti clear dengan hujah. Mesti sahabat Nabi dia akan sebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu-isu dalam rumah Nabi, Nabi mandi dengan isteri Nabi pun diriwayatkan. Nabi celuk tangan ayat dalam bekas dengan isteri Nabi pun diriwayatkan. Takkan ayat mandian jenazah Nabi tak dicerita? Tigaan itu sudah. Jadi wallahu alam, terpulang kepada mereka yang nak mempercayai cerita-cerita tersebut. Saya, bagi pandangan saya, cerita tersebut tentang air mandian jenazah Nabi SAW, ia tidak diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita anggap ia seperti perkara biasa melalui proses yang biasa. Itu saja. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab ini masalah di kita ni. Bila kita gagal untuk nak menjadikan manusia meletakkan Al-Quran dan hadis itu sebagai kedudukan yang tinggi yang mampu memberi kesan di jiwa-jiwa manusia. Yang kita cerita ini dan sebagainya, kita bermuhasabah dengan hal tersebut insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya at-tazayyun bil libasil hasan balil ahsan laisa mimma yu'abu bihi sahibuh. Memperindahkan diri dengan pakaian yang cantik, bahkan yang terindah, bukan merupakan hal yang boleh mengaibkan tuan pemakainya. Tak, itu bagus. 51, kelebihan fadlu sahabatin Nabi SAW radhiyallahu anhum. Kelebihan ataupun kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Okey, kedudukan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yakni kedudukan Ibnu Abbas, penampilan dia dengan keberanian dia pergi dan sebagainya.